Raja satu menunjukkan dua buah segitiga A, B, C dan D, E, F. Cari nilai X, Y dan Z. X tambah Y tambah Z. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, kalau kat sini, kita mulakan dengan tempat yang kita boleh cari dulu. Okey, kalau nampak kat sini nampak dia, kalau dia bersilang macam ni, bermaksud atas dengan bawah ni sama. Jadi kat bawah ni 64. Cikgu tulis sinilah, besar sikit. Ni 64 ya, yang saya tandakan ni 64. Okey, lepas tu tandaan ini sama. Tandaan sama bermaksud dia segitiga kaki sama. Nilai kedua-dua sudut di kaki ni adalah sama. Jadi kalau kita kirakan 180, awak tolakkan dengan 64. Tolak 64 dapat 116. Okey, kedua-dua ni 116. 180 tolak 64 dapat 116. 116 ialah sudut untuk kedua-dua ni. Oleh kerana dia sama, kita bahagi 2. Okey, kalau bahagi 2 dapat 58. Maksudnya sebelah sini 58, sebelah sini juga 58. 58. Jadi sekarang kita dah boleh cari kat sini. Ni 58. 58. Okay, bila sini dah tahu kita gunakan segitiga DEF. DEF tu sini 90, ni 58, ini X. Jadi X kita boleh cari 180 tolak 58 tolak 90. Okey, kirakan 180 tolak 58 tolak 90. Akan dapat 32. Okey, dekat sini 32. Okey, sekejap. Kat sini ya, segitiga ni tadi. Okey, sekarang dia sudah jadi. Kat sini 64. Kat sini, kalau atas tadi kita gunakan untuk segitiga ni, DEF kita dah boleh cari dah, X 32. Sekarang saya nak cari sudut dekat C ni, yang kat sini, C ni. Okey, 64 tu kekal, sini dah jadi, kena cantum 32 tadi, bukan, 58 tadi, cantumkan dengan 20. Sebab bawah ni 20. So dia dah jadi 78. Jadi sekarang kita boleh cari yang ni pula, gunakan segitiga 180 tolak 64 tolak 78. Akan dapat 38. Kat sini 38. Okey, maksudnya kat celah ni lah 38. Ni 38. Jadi X tambah Y, bukan X silap. Okey, Z tambahkan dengan Y, tambahkan dengan bucu ni. Cikgu guna segitiga. Kenapa saya ni? Sebab saya guna segitiga ni. Tadi saya guna segitiga yang kecil ni. Untuk cari C. Kan cikgu guna segitiga A, B, C ni dia sama. Dia sama, nampak? Sini juga 38. Jadi kalau kita tambah ketiga-tiga ini akan dapat 180. Jadi Z tambah Y ini 180 tolak 38. 180 tolak 38. 142. Jadi kalau kita cantumkan X tambah Y tambah Z, X tambah Y dah dapat 142 tambahkan dengan X 32. 142 tambah 32 sama dengan 174. Okey, kalau ikutkan 174. Sekejap saya cek jawapan ya. Okey, kalau boleh macam tu lah saya ulang sikit ya. Semula kalau diberi soalan begini, kita gunakan apa juga maklumat yang diberi. Jadi kita tengoklah, kalau ini 64, okey kita boleh guna, dia bagi tanda macam ni sudut bersilang, 64. Lepas tu segitiga ni kaki sama. Okey, kita boleh cari 2 ni. 180 tolak 64, betul bahagi 2, dapat 58. Bucu ni 58. Bila sini dah tahu, kita boleh guna segitiga DEF. Okey, 58, sini 90, 180, tolak kedua-dua ni dapatlah 32, dapatlah X. Okey, selesai X. Jadi untuk cari Z dengan Y, kita perlu tahu sudut di bucu ni. Sudut di bucu ni, macam mana nak cari? Kita kena gunakan maklumat yang ada. Maklumat yang ada ni, kita pakai pula segitiga yang ni. Segitiga yang ni. Okey, segitiga yang ini, bucu ni tadi memang kekal 64. Sebab tu cikgu tulis sini 64. Tapi sudut di sini, dia dah termasuk di bawah. Asalnya di sini 58. Di bawah dia bagi 20. Jadi 58 tambah 20, 78.
Okay, daripada sini kita boleh cari sudut yang tak tahu ni, sudut dekat C ni. 180 tolak 64 tolak 78 dapat 38. Bila dah tahu sini 38, barulah kita gunakan segitiga ABC. ABC 38 ni, Z tambah Y tambah 38, okay, jumlah sudut segitiga 180. Jadi Z tambah Y, selesaikan 180 tolak 38, 142. Tak payah cari Z, tak payah cari Y, cantumkan terus. Sebab dia nak cari ketiga-tiga X tambah Y tambah Z. Z dengan Y dah ada 142, tinggal cantum X 32 jadi 174. Okay, nombor 7. Okay, soalan macam ni, kalau soalan indeks ni, kita kena tukar kepada asas yang sama. Nampak ni, 2 asas dia, 4, 2. Jadi 4 ni kena tukar jadikan asas 2. 4 itu ialah 2 kuasa 2. Jadi 2K, 2 kuasa 2K tolak 1 bersamaan dengan 4 itu tukarkan jadi 2 kuasa 2 lagi yang asal. Okay, 4 2 kuasa 2 yang luar ni tulis balik. Darab 2 kuasa 5. Okay, ringkaskan 2 kuasa 2K tolak 1. Yang atas ni 2 kuasa 4, darab 2 kuasa 5 jadi 2 kuasa 4 tambah 5, 9. Jadi kita selesaikan atas saja. 2K tolak 1 sama dengan 9. Sebab asal sama, indeks juga mesti sama. 2K sama dengan 9 tambah 1, 10. Jadi K 10 bahagi 2, 5. 5. Jadi jawapannya ialah 5. Okey, semua betul? Okey, Afiq Hakimi cek ya. D sepatutnya dengan Alia. Yang lain yang bagi tahu yang lain semua betul. Okey, boleh faham tak Afiq Hakimi dengan Alia? Boleh juga. Okey, macam tu. Ingat, kalau diberi tajuk indeks, kita tukarkan nombor yang paling besar tu, tukar kepada asas ikut pasangan yang ada tu. Biasanya macam tu lah step dia. Tapi bila kita dah tukar kepada asas yang sama, kita cantumkan, kemudian kita buat persamaan untuk indeks dia. Okey, selesaikan macam biasa, dapat jawapan. Okey, nombor 8. Dia kata sebuah heksagon sekata. Kalau disebut sekata, bermaksud sudut pedalaman ni semuanya sama. Semuanya sama. Ataupun sudut pedalaman, maksudnya sebelah sini, sini semua sama. Okay, kalau kita cantum ni, boleh kerana ni sama, yang dalam ni pun akan ikut sama. Jadi, setiap satu ni, ni nampak dia ada beberapa bahagian kalau tengah ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 360 ni, satu bulatan 360, awak bagi kepada 6 bahagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi 6 akan dapat 60 darjah. 60 darjah, patutnya C. Tu cara cepat lah. Sebab dia sama kan, kita tak payah cari satu, lepas tu bahagi. Kita bila kita dah tahu dia sekata, maksudnya tengah pun sama juga. Jadi kita sambung, tengok ada berapa bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian. Satu bulatan kat tengah ni, satu bulatan 360 darjah. Ada 6 bahagian yang sama. Awak bahagi 6, dapatlah 60. Okay, jadi betul jawapannya C. Okay, tahniah pada yang dapat C. Tempat. Jadi bila kita baca soalan dalam darjah 3, poligon R ialah imej. Baca saja soalan, disebut saja, terus tulis, tandakan pada darjah. Poligon R, ni R, ialah imej. Terus tulis kat sini imej. Bagi poligon P di bawah suatu translasi. Maksudnya ada dua lah, satu imej, satu lagi objek. Yang asal ialah objek, yang dijelmakan itu ialah imej. Jadi kalau dia kata translasi, dia mesti pergerakan itu mestilah daripada objek kepada imej. Objek ke imej. Jadi kita tengok sahaja satu bucu yang sepadan. Contohlah saya ambil bucu ni. Bucu ni yang sepadan dengan imejnya ialah di sini. Jadi pergerakan dia selari dengan paksi X, kemudian selari dengan paksi Y. Okay, paksi X ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6, ke bawah 1, 2. Jadi paksi X 6, positif ke kanan positif 6, ke bawah negatif 2. Jadi 6, negatif 2, jawapannya ialah C. Okay, ingat ya, dia mesti objek ke imej, lepas tu
selari dengan paksi X dulu, barulah selari dengan paksi Y. Ke kanan paksi X positif, paksi Y ke bawah negatif. Okey, jadi tahniah semua jawab C. Okey, diberi min bagi set data. Okey, ialah. Okey, jadi kalau kita tafsirkan ayat ini bermaksud 4 tambah 6 tambah 9 tambah 10 tambah semua ni, tambah 10 dan tambah Q. Okey, saya jumlahkan dulu. 4 tambah 6 tambah 9 tambah 10 tambah 4. Okey, yang ni ialah 33. 33 untuk semua ni. Jumlahkan dapat 33. Kemudian Q ni kita tak boleh tambah. Jadi kita tuliskan tambah Q. Oleh kerana min. Min maksudnya kita jumlahkan semua ni kena bahagikan dengan bilangan data. Bilangan data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi 6. Okey, sebab apa dia tulis min. Jadi jumlahkan semua ni bahagi 6. Okey, kemudian dia tulis ialah bermaksud sama dengan 8. Okay, dah dapat persamaan, selesaikan. Darab silang akan dapat 33 tambah Q 4 darab 6, 48. Jadi Q bersamaan dengan 48 tolak 33. 48 tolak 33 sama dengan 15. Okey, jadi betul jawapannya ialah D, 15. Okey, tahniah ya yang dah dapat D ni semua.